soalannya, apa pentingnya soal pembangunan perancangan bandar kepada umat Islam, Datuk? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara pengurusi dari panel yang dikasihi, Yang Berhormat Menteri Wilayah Datuk Seri Syahidan Kasim dan juga Datin Seri dan juga semua kepimpinan Wilayah Persekutuan dan hadirin yang hadir. Apabila Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dan dia letakkan kita di dunia ni, di alam ni, dia tak letak kita saja di sini. Dia berikan kepada kita peraturan. Apa yang boleh, apa yang tak boleh kita buat. Sebagai satu ujian kehidupan di dunia untuk kita bawa di akhirat sejauh mana kita taat kepadanya. Ada hal-hal dalam agama yang Allah telah tentukan. Kita tak payah nak fikir dah. Macam mana nak sembahyang Isya, Maghrib, macam mana nak puasa Ramadan, macam mana nak haji. Soal ibadat dia dah set pada kita. So kita tak payah ada inovasi dalam hal itu. Ada bahagian yang kedua, dia berikan keluasan kepada kita. Soal urusan kehidupan. Macam mana nak buat bangunan, macam mana nak buat rumah, macam mana nak naik panjat bukit mana tadi, nak kayu basikal apa tadi, nak naik jenis kenderaan. Ini begitu luas. Tetapi dia memberikan garis panduan apa yang boleh dan tak boleh. Yang boleh dan tak boleh itu menjadi hukum hakam syarak fiqh. Kita ada, kalau bab kita ada fiqhus salat, fiqh salat. Tapi kita jarang bincang tentang fiqhul umran, fiqh pembangunan, fiqh bagaimana pembandaran. Dan hal ini kalau kita lihat, kalau nak buat bandar, tak payah nak buat bandar, buat rumah kita. Ada nilai-nilai agama yang kita fikir. Anak kita nak duduk kat mana, nak sempat solat kat mana. Itu benda yang kecil. Bagaimana nak menentukan bandar yang ada tempat jual beli, yang ada tempat bandar orang kehidupan, ada masjid, ada orang bukan Muslim dan berbagai lagi. Ia memerlukan satu pemikiran yang bukan saja berupaya memikirkan tentang dunia itu, tetapi berupaya memikirkan do and don'ts yang Allah Subhanahu wa taala berikan garis panduan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an di dalam asar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi dengan riwayat yang dengan sanad yang hasan, dia menyatakan la yubi'u fi suqina illa man qad tafaqqaha fi din. Tadi pengusi sebut tafaqqah. Jangan berjual beli di pasar kami melainkan orang yang telah faham agama. Faham hukum akal. Itu nak jual beli. Macam mana yang nak buat pasar? Macam mana yang nak buat bangunan? Nak jual beli. Dan Umar bin Khattab, hadis yang di dalam riwayat asar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, dia menyatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu. Kamu kena faham dulu sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin. Bila nak merancang bandar, kita orang kampung tak boleh rancang. Orang awam tak rancang, orang atas yang rancang bandar ni. Jadi dia mesti tafaqqah, dia mesti memahami konsep agama itu. Apa kerja pemimpin? Kerja pemimpin bukan berapa banyak likes di medsos ke, bukan. Kerja pemimpin ialah alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan kedudukan pemerintahan di atas muka bumi, kekuasaan, mereka mendirikan solat. Kena taubat solat. Mereka membayar zakat, menunaikan zakat. Itu tentang hubungan dengan Allah dan tentang harta. Sebab itu pemimpin biasanya lepas daripada rasuah dan penyalahan guna kuasa, kerana zakat adalah merupakan pelambangan takutkan pada Allah tentang berhubungan dengan harta. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf ni luas. Ma'ruf bukan sembahyang saja, termasuklah nak bagi orang boleh kehidupan aman, selamat, orang tak ma'ruf, dan mencegah daripada mungkar. Dua hal ini tidak mungkin dapat dilaksanakan melainkan dengan dia memahami agama. Dan disitulah datangnya fiqh tentang pembandaran ini. Bagaimana melihatnya di dalam konsep yang dikendaki oleh agama. Panjanglah bahasnya. Tapi itu untuk kita punya pusingan yang pertama. Terima kasih. Masya Allah, satu mukaddimah yang begitu tuntas yang memberi gambaran tentang keindahan Islam dalam memakmurkan dunia ini.